الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ni yang akhir-akhir ni kita baca ni, semua ni adalah apa ni orang panggil doa ataupun wirid-wirid lah yang kita nak amal kan. Kalau kita nak amal wirid ini banyak. Jadi di antaranya ni dia bawa di sini ni banyak sebahagian lah daripada apa yang kita nak beramal kan, insya-Allah. Kita sampai tamat mana tu baca. Bacaannya? Bacaan dia? Saya panjang umur. Dia punya zikir apa tu? Subhana man la ya'lamu qadrahu tu. Sesiapa yang membaca, riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca selepas setiap sembahyang fardu zikir berikut, nescaya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala serta diperkayakannya daripada makhluk sekaliannya. Zikirnya subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wala yablughul wasifuna sifatan. Maha suci Tuhan yang tiada siapa yang tahu kedudukannya selain daripadanya, dan tiada orang yang berupaya menyifatkannya. Ini salah satu daripada zikir yang kalau kita nak buat amalan, inilah amalan ini. Kemudian aku dapat tulisan setengah ulama yang mengatakan setiap yang membaca pada setiap hari 25 kali istighfar berikut, nescaya ia tiada melihat perkara yang dibenci pada dirinya dan anak-anaknya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamutu abada wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh juga baca huwal hayyul qayyum, allazi la yamutu abadan wa atubu ilaih. Aku mohon keampunan pada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia yang maha mengurus, yang tiada mati selamanya, dan aku bertaubat kepadanya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca selepas salam imam pada sembahyang Jumaat 7 kali Fatihahnya, 7 kali surah Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, 7 kali surah Al-Falaq, 7 kali surah An-Nas, 7 kali, nescaya diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa yang terdahulu dan yang terkemudian, dan diberi pahala sebilangan mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhirat.
Dan pada satu riwayat lain pula Allah memeliharakan baginya agamanya, dunianya, ahlinya, isteri dan anak-anaknya. Ini amalan selepas daripada sembahyang Jumaat. Tapi kita bila duk baca, tu masalahnya. Mai orang tu duk sembang dengan kita. Jadi kita pun sembang dengan dia. Lama-lama kita pun tak buat juga amalan tu kan. Dulu saya duk buat jugalah Fatihah apa semua ni, tengah-tengah duk baca takat suara tangan boleh salam lagi. Duk depan kita ni, tak nak tanya sikit saya boleh tak? Kita duk kuming mulut, dia duk tanya. Tak jawab sekali lagi, kata kita ni sombong pula. Mau tak mau berhentilah kita baca, layanlah soalan dia tadi ni. Tinggallah kita baca. Lepas tu besok Jumaat depan pun ada lagi masalah macam tu juga. Lama-lama kita pun dah tak baca. Padahal kalau kita tengok bacaan ni nampak macam panjang. 7 kali Fatihah, woi panjang ni. 7 kali suratul Ikhlas, Qul huwallah, panjang ni. Tapi kalau dah kita biasa buat, dia tak jadi benda ni panjang. Dia bukan tak jadi panjang, dia jadi macam tak berat. Masa tu juga dia tak berat kan? Macam kita duk mengaji ni tuan-tuan kan, duk mengaji ni, saya pun pernah duk mengaji juga dulu macam ni lah, di duk mengaji. Kadang-kadang Datuk Hasan main ke pondok saya tu, saya duk kuliah. Jadi duduk belajar ilmu ni atau duduk buat ibadat ni ataupun berdiri sembahyang lah, katalah tarawih tu kan, berdiri sembahyang tarawih tu sejam je, sejam 15 minit lebih kurang tu sejam setengah berdiri. Tu pun bukan berdiri semua. Berdiri ada duduknya, rehatnya, lagi berdiri 2 rakaat rehatnya apa semua kan. Tapi bila nama ibadat ni dia rasa berat nak buat tu. Tapi kita boleh berdiri lama sembang di market, sementara isteri kita duk pergi beli di market tu, kita jumpa kawan tu sembang dekat motor tu, berdiri saja pun hampir-hampir dekat setengah jam lebih berdiri saja. Pasal dia bukanlah masuk dalam ibadat yang khusus kan. Jadi dia rasa tak berat sebab dia minat nak sembang tu. Jadi makna berbalik kepada minat kita. Kita kata minat lah, kesukaan kita untuk buat ibadat. Kalau kita termasuk orang yang minat nak buat ibadat ni, dia tak rasa panjang, dia tak berasa lama, dia tak berasa susah. Tu. Jadi kita nak sampai ke peringkat tu ni, orang kata memerlukan kepada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kata ulama, akhi lan tanalal ilma illa bisitatin. Saudaraku, kamu tak akan dapat ilmu melainkan kamu ada 6 perkara ni. Yang kata 6 perkara ni, termasuklah 6 perkara ni, tulu zaman, panjang masa dia. Panjang masa baru nak sampai kepada peringkat kita minat. Ni yang tuan-tuan duduk dalam masjid ni, nak kuliah ni bukan senang. Nak main jemaah ni bukan senang. Nampak je macam senang, bukan senang. Kan senang pergi start botol, pergi apa semua, bukan. Kalau senang tak cerelui masjid ni. Kalau ikut yang ada penduduk ni tak cerelui. Surau Bukit Jana tak cerelui, masjid tak cerelui, Munawarah tak cerelui, Desa Jaya tak cerelui. Berapa ramai penduduk sini kan. Bukanlah kita nak kata orang tu tak ada ni. Ini pun orang kata kita ni adalah sikit-sikit orang katakan keinginan kita ni untuk kita nak buat ibadat tu. Jadi berbalik kepada masalah ni, kita jangan ingat panjang ni kan, Fatihah 7 kali kepala tu. Lama kelamaan kita rasa dia tak beban, dia tak berat untuk melaksanakan apa ni kita punya wirid lepas Jumaat ni, insya-Allah. Jadi kalau kita tak ada, bukanlah tak ada kerja apa kan, memang kita ni banyak orang pencin apa semua tak ada kerja lepas tu, ataupun kita ada kerja tak ada masalah, wirid saja kan. Wirid. Jadi kalau kita tengok kawan-kawan kita duk tengah wirid tu, tak usahlah duk pergi kacau dia kan, tak usah duk kacau dia, tepuk belakang dia lah apa semua, suruh salam, sembang sikit, duk pergi bisik kat dia ni.
kan, tak usah, biar pergi dia buat ibadat, kan. Kalau boleh kita sekali buat itu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksud sesiapa yang membaca selepas selesai sembahyang Jumaat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha besar serta dengan segala kepujian. Dulu pun kita dah bincang dah, bukan setakat kita baca tetapi menghayati tu. Baca tu satu bab, menghayati. Bila sebut subhana rabbi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, kan, yang kita nak sebut maha suci ni apa? Maha suci Allah ni, maha suci daripada sifat kekurangan. Maknanya Allah tidak ada sifat kekurangan. Yang berlaku ini adalah kehendak Allah, yang berlaku ini atas kuasa Allah. Kemudian adakah kehendak Allah ini atau kuasa Allah ni didesak oleh mana-mana, kan, pihak umpamanya? Tidak. Sebab Allah bukan bersifat kekurangan. Allah maha kamalat, sempurna. Wa bihamdih, dan dengan segala kepujian. Kan, kepujian patut yang dipuji Allah. Sebab tu apa yang berlaku ini bagi orang beriman, apabila datangnya nikmat, syakara, dia syukur. Bila datangnya bala, sabara, dia sabar. Kan? Kan? Datang nikmat, Tuhan bagi nikmat, nikmat yang diberi pada kita ni banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ni, tak terhitungnya. Tapi kita buat-buat macam tak apa nak perasan nikmat yang Tuhan beri pada kita ni. Bila Tuhan tarik nikmat, baru terasa nikmat muda. Dah tua dah baru berasa nikmat muda kemarin ni. Tak bergelut. Kan. Dah tua ni baru duk kata kat orang muda, hampa ni muda boleh buat. Hampa buat, hampa jangan jadi macam pak cik ni. Kan. Kan. Ada satu cerita dulu, cerita betul lah, dia bukan cerita tak betul pun. Jadi dia pergi hantar sekolah anak dia ni, dia pergi hantar anak dia lah. Anak dia kan anak kawan dia, tak ingat lah. Jadi dia pun pesan lah dekat budak lah. Biasalah bila pergi sekolah ni kita pesan lah, belajar rajin-rajin, jangan main. Ikut apa cikgu kata tu ikut, dengar apa cikgu kata. Tu dia. Lepas tu kena rajin mutalaah. Kita banyak mutalaah ni, dia nasihat kat budak ni. Rajin mutalaah kita ni, insya-Allah. Rajin mutalaah, kita dapat ilmu, rajin baca dapat ilmu. Kan? Jangan jadi malas apa semua ni. Hak kawan nasihat tu, dia punya apa orang panggil knowledge, ilmu dia ni pun bukan tinggi pun. SPM pun tak terlepas. Tapi dengan nasihat dia tu, mungkin keinsafan dia dulu ni, dia cuma tak habaq dia kata pak cik ni ataupun ayah ni, abah ni dulu ni macam ni lah. Duk ralik je, duk main je. Ni lah abah dapat, ayah dapat, bapak dapat macam ni. Kalau nasihat kat anak kan. Jadi maknanya janganlah pula kita dia untuk rasa lekeh. Tiba-tiba saya kata anak ni, bila kita nak nasihat duk teringat aku pun teruk. Kan, jangan. Mungkin biarlah teruk tu untuk kita saja, tapi untuk anak ni kita berubah. Kita nasihat dia. Kalau anak nak kata pun kita ada jawapan dia. Ya betul, sebab itulah ayah nasihat. Sebab itulah abah nasihatkan supaya jangan jadi macam abah dengan ayah ni. Kan? Gitu maksudnya. Jadi maknanya intipati bacaan tu kita kena menghayati. Umpamanya suratul ayatul kursi, kan, menghayati. Zikir-zikir kita menghayati. Bila menghayati apa kalimah-kalimah tu, baru dia akan mesra dengan diri kita ni. Barulah sedap kita ungkapkan perkataan-perkataan tu sedap. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kan, sedap kita baca. Apa makna dia? Makna gini kan. Insya-Allah. Macam orang zikir kan, sedap dia zikir, dia tak mau berhenti. Kan, kita
33 pun Tok Imam bawa pun kita berasa tak lepi dah. Lama-lama sampai 50 Tok Imam tengok, aku seorang je bawa, dia bawa berhenti. Baik, orang yang macam ni baca selepas sembahyang subhanallahi azza wa bihamdih ni, bacalah. Nescaya Allah mengampuni baginya 100,000 dosa dan bagi kedua-duanya 24,000 dosa. Dan siapa baca selepas sembahyang Jumaat subhanallahi azza wa bihamdih 100 kali, kan, nescaya Allah Ta'ala ampun baginya 100,000 dosa dan diampun bagi kedua-duanya 100,000 dosa. Jadi kalau kita berbalik kepada masalah bacaan-bacaan ni, cuba kita tengoklah kan. Tuan-tuan yang berumur lebih macam orang kata 60 tahun ke atas lah, mungkin jumpa guru-guru hak dulu-dulu ni. Cuba tengok amalan dia macam mana. Bersembang tak banyak, kan? Lara-lara tak banyak. Malam Jumaat dia kira tak pergi ke mana. Kan? Apa yang dia buat? Amalan dia. Kalau dia banyak buat kerja-kerja lara, benda-benda ni semua tak boleh nak buat. Kalau dia duk kali nak buat kerja-kerja hal lara tu, hal lain, hal bukan manfaat tu, dia tak boleh buat macam ni. Jadi sebab tu kita tengok, dulu orang dulu macam ni amalan dia, walaupun dia bukan ulama besar, dia tu imam je, tu imam kampung je. Tapi lepas Jumaat tu duk bertimpuh tu kan, punya lama kita kata apa pula, Datuk Imam tu duk buat, dah doa dah habis bacanya, rupanya dia wirid Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Qul Falaq Wanas kan. Wirid-wirid dia baca tu. Lepas tu kita tengok kehidupan dia macam mana. Walaupun kita nampak daripada segi material, kebendaan dia tak ada, tapi ketenangan lebih daripada tu dia dapat. Kita nak ketenangan, mutmainnah, ketenangan yang kita nak. Kalau diberi kepada kita pilihan, nah kamu 50 juta tapi kamu tidur malam tak boleh lena, kamu sentiasa sakit lutut, kamu sentiasa sakit telinga, tapi ada 50 juta, kamu nak sihat ke kamu nak 50 juta tu ke? Kita takkan pilih 50 juta punya. Kita nak jiwa tenang walaupun tak ada. Mai pucuk paku boleh makan, mai nangka boleh makan, mai kacang panjang boleh makan, sembelih kambing boleh makan, lembu, kerbau boleh, kita semua boleh belaka. Kan, makan semua boleh. Tidur lena, sembang elok apa semua tak ada apa. Habis. Bagi memelihara iman pada ketika mati dan mendapat kesudahan yang baik. Ini perlu sangatlah kita ambil perhatian. Ini adalah memelihara iman pada ketika mati. Nama dia Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Dan kita pun tengah-tengah kan kita baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup mulut, jangan tak tutup mulut. Kalau tak tutup mulut, Allahumma khtim lana jadi lain dulu. Kalau bukan dengan mim, dia jadi lain, jadi berkhitan. Kan? Jadi khitan masuk Jawi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Di antara doa yang selalu kita baca kan, kita minta Allah sudahkan kehidupan kita di bumi ini masuk ke alam lain, alam barzah, dengan keadaan kita husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik. Makna kesudahan baik ni maknanya kita diberi keizinan oleh Allah Ta'ala boleh berlafaz kalimah tauhid umpamanya. Kan? Nak mati tu kita boleh sebut, sama ada di mulut ataupun di hati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Bimbang kita, kematian kita ni kita bimbang, sebagaimana yang disebut oleh
seorang wali perempuan, Rabi'atul Adawiyah kan. Apabila dia orang kata orang mengorat dia lah. Kan, pakat-pakat ndak kepada dia ni, Rabi'atul Adawiyah ni. Dia pun tanyalah kepada mereka tu, hampa ni boleh kahwin dengan aku dengan syarat aku nak tanya sikit soalan. Kalau boleh jawab, aku nikah. Yang pertama ni, aku mati dalam keadaan beriman ke tak beriman ke? Cuba jawab tengok. Mana siapa nak tahu? Aku mati besok muka nangkiak main soal aku boleh jawab ke tidak ke? Lagi tak tahu. Aku bangkit besok di akhirat, aku duduk dalam golongan mana? Golongan orang yang diiringkan ke syurga, diredai oleh Allah Ta'ala, atau sebaliknya? Pun lagi tak tahu. Kalau tak tahu, tak usahlah duk sibuk nak minang aku ni. Eloklah kamu duk sibuk fikir mati kamu tu, adakah mati husnul khatimah ataupun tidak? Kita bukan nak tongkat langit kan. Jadi nak mati, jadi kita hati-hati kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang dinukirkan daripada Al-Arif Billah Al-Amjad Sayyid Syarih Abdullah bin Halawi Al-Haddad alaihi minallahi tawallal amdad, antara yang memistikan mendapat kesudahan baik tatkala nak mati, dibaca yang berikut ini 4 kali selepas sembahyang maghrib. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Ini adalah doa mohon keampunan. Satu lagi kan tuan-tuan, kita ni lepas sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib. Kalau boleh tambah sikit lagi 2 rakaat sembahyang sunat awabin. Ringkas-ringkas je kan. Main itulah. Buat tu. Sembahyang sunat awabin, sembahyang ba'diyah maghrib, sunat awabin. Kita buat amalan tu. Apa maksudnya astaghfirullahalazim? Semua tahu dah kan? Kan? Aku mohon keampunan pada Allah yang Maha Besar, yang tiada Tuhan kecuali Dia. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Hidup serta Maha Mengurus, yang tiada mati, dan aku bertaubat kepadanya. Ya Tuhanku, ampunilah daku. Sebab tu saya kata, kita bila kita baca ni, kita nak kena faham apa mafhum dia. Setidak-tidaknya mafhum daripada kita baca, oh ini adalah wirid memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Kan, memohon keampunan sebab kita ni ada dosa. Dosa-dosa ni bukan mesti dosa besar yang kita takut kepada Allah Ta'ala, dosa kecil pun kita takut. Sebab dosa besar ke dosa kecil ke, semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, melainkan kalau Allah tak mengampuni akan dosa-dosanya. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, umpama Tuhan sebut dalam Quran di antaranya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Kan, apa yang terlintas, yang bertutur secara zahir, batinnya, semua tu yuhasibukum bihillah, semua akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Fayaghfir liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah boleh ampun siapa kendaki, dan Allah Ta'ala boleh azab siapa kendaki. Kan, tak apa, dosa kecil tak apa, boleh hapus kalau dikendaki. Sebagai ulama kata, yang kata dosa-dosa kecil yang Allah ampunkan dosa itu, sebagai ulama kata dosa yang tidak sengaja. Kalau dosa kecil itu juga dilaku dengan sengaja, abdan, dengan sengaja tu, itu juga akan dipersoalkan. Kalaupun Allah tidak mengazabkan dosa kecil, kalau dia menyoal soalan di akhirat dengan kelakuan dosa kita tu, bermakna kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kegerunan, takut, kan? Bimbang sangat-sangat. Seperti mana yang berlaku kepada peristiwa Nabi Allah Musa AS.
Nabi Allah Musa AS, mukjizat dia boleh membangkitkan orang yang mati. Bila dia bangkitkan orang yang dah mati tu, orang yang mati tu katanya anak Nabi Nuh AS. Bila bangkit tu, bangkit dalam keadaan ni masa rambut dia putih. Masa mati rambut dia hitam, tapi bila bangkit rambut putih kerana ketakutan nak berhadapan dengan Allah Ta'ala ni, rambut dia sampai ni putih. Macam kita setengah-setengah kawan-kawan kita kan ambil PhD ni, botak kepala, botak habis kepala ni, duk fikir bukan makan jenuh tu kan, kan biduk fikir ni, kepala dia botak tu. Dia kata Imam Ghazali tu solah dia cukup besar sampai sini, solah kata ni. Jadi kita minta ampun ke Allah Ta'ala, tak mau dosa kecil, tak mau dosa besar, tak mau dah, kan. Kata setengah orang arifin radhiyallahu anhum. Arifin ni gelaran kepada orang yang tinggi pangkatnya, yang mereka ini adalah orang yang kita kata daripada segi sudut kehebatan ilmunya, orang ni hampir kepada makam Nabi lah. Hampir kepada makam Nabi. Arif ni kita kata hakim kan, ya Arif tu hakim, ya Arif tu hakim, maknanya dia memahami daripada segi sudut perundangan yang begitu hebat, yang Arif kan. Yang ni mengetahui agama tu begitu hebat. Yang hebatnya Nabi Rasul lah, tapi dia ni bukan Nabi Rasul, tapi kehebatan lah orang kata. Arif ni orang kata kan. Kata setengah orang arif billah, yang ni dia ringkas dia tak sebut nama siapa-siapa, jadi kita boleh carilah kan. Kita percaya kepada pengarang kitab ni. Bila dia sebut macam tu saja, insya-Allah kita percaya, tentulah sumber tu sumber yang betul lah. Sesiapa yang membaca 10 kali selepas sembahyang maghrib sebelum ia berkata-kata, saya mati ia dalam iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi'adadi kulli harfin jara bihil qalam. Kan setengah-setengah imam kan, dia baca selawat ni, dia baca macam-macam selawat, kan, selawat baca. Jadi antara ni lah, kan, antara ni disebut ni selawat ke atas Nabi SAW ni, maknanya ni juga bahagian daripada amalan yang membolehkan seseorang itu mati dalam iman. Banyaklah amalan-amalan yang membolehkan kita mati dalam iman, mati dalam iman kan. Kebimbanganlah kita ni, pasal kita tak tahu di mana masa kan matinya kita ni, tak tahu. Dan Allah Ta'ala pun tak bagi tahu pada kita ni pun, bagi tahu kita ni pun kita jadi tak ketorah orang kata. Bila tak bagi ni, bolehlah senyum sikit, walaupun umur 70 lah boleh senyum lagi, kan, kan. Dia tak semesti 70. Tadi saya pergi melawat tok belah perempuan saya meninggal umur 84. 84 ni orang panggil satu umur yang lanjut lah kan, lanjut 84 mati. Kalau mati umur muda-muda ni, jadi macam orang kata orang panggil, kalau mati masa muda ni macam tak sampailah peringkat nak membanyakkan amalan. Tetapi kita tidak disuruh untuk kita mengukur umur kita. Yang pentingnya setiap orang ada 24 jam. Sebab tu kalau kita tengok umat Nabi Muhammad ni, kita tengok sendiri pun umur umat Nabi Muhammad dia tak sampai ratusan tahun. Malah ada disebut a'maru ummati baina sittin ila sab'in, umur umatku di antara 60 70. Kita tengok sekeliling kita pun umur 100 lah pun yang mati pun.
Kan? Sikit-sikit sangat melepasi 80, 90. 100 ni tak ada lah. Jarang jumpa. Dan di antara daripada Said Abdul Wahab Sya'rani, daripada Said Ali Al-Qawas, daripada Sayyidina Daud, selawat dan salam ke atas mereka, bahawa ia berkata, siapa yang baca pada setiap hari 3 kali, pada waktu pagi dan 3 kali waktu petang yang berikutnya, Subhanal daim, Subhanal qaimid daim, Subhanal hayyul qayyum, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim wa bihamdih, Subhanallah, Subhanal malikil qudusi, Subhana rabbil malaikati war ruh. Disuruh baca, kan? Iaitu setiap hari 3 kali, waktu pagi dan 3 kali waktu petang. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyebut dalam kitab yang bernama Ad-Dalalah 'ala Allah Azza wa Jalla, daripada Sayyidina Khidir alaihi salam, katanya, aku bertanya 24,000 nabi tentang suatu amalan yang dapat memelihara hamba yang tanggal iman, maka tidak seorang pun daripada mereka menjawab padaku hingga aku berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu aku bertanya mengenai perkara tersebut, maka sabda Nabi SAW, nanti aku tanya Jibril AS. Maka ia bertanya kepada Jibril, maka kata, nanti aku tanya kepada Rabbul Izzah mengenai perkara yang tersebut itu. Maka Allah Azza wa Jalla firman dimaksud, siapa yang mengekalkan pada membaca yang berikut ini, mengiring tiap-tiap semayang, terpelihara ia daripada tanggal imannya. Apa dia ada? Itulah wirid yang kita nak baca tu. Pertama, surah Ayatul Kursi. Cuma saya yakin tuan-tuan kita semua boleh baca Ayatul Kursi. Cuma kalau boleh, kan, kadang-kadang kita ni, maklumlah, saya juga macam tu. Ada benda-benda yang kita tersedap baca tapi sebenarnya salah. Kan? Kita pi orang kata penerah, kata imam, dengar saya baca ni ayat kursi ni. Ayat kursi je. Bagi tu imam kita dengar, bacalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Atau mana-mana guru tajwid ke, dengar. Supaya bacaan kita tu benar-benar bacaan dinamakan bacaan Al-Quran. Yang kita nak bawa, nak buat wirid. Kalau kita baca tak betul, jadi dilaknat. Yang pertama. Yang kedua, bila kita baca tak betul, dia tak akan jadi sebagai satu keberkesanan kepada kita. Tak ada berkesan. Apatah lagi kalau huruf-huruf tu mengubahkan makna, lagi haram pula. Kalau kita tahu mengubah makna, kita baca juga, jadi haram, berdosa, sampai kepada tahap kita kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita baca tu, kata tasmi'. Kan tasmi', kita pergi baca tengok, tak usah malu lah, kan. Kami pun, saya pun di pondok tu, minggu keempat kami panggil imam Ustaz Ismail Mai Musa, saya rapat dengan dia, kan. Panggil baca. Dia qari. Kita baca. Tak betul, tegur. Dia pula tak betul, dia tak duduk diam, dia kena tegur. Kalau kita tak tasmi', kita duk Arab, kita baca buku, kita baca gitu je. Sebab saya pernah dengar, ini pernah dengar lah, sebab bila baca kuat, dengar. Dia baca sampai tak mana? Sampai tak lahu ma fis sama. Dia baca lahu ma. Kan? Baca lahu ma, dia tanya tu imam, apa maksud lahu ma? Lahu ma lahum. Dia jadi lain kan sama? Lain kan? Lahu ma lahum. Begitu juga selawat Nabi, Allahumma. Tu kata tasydid tu penting. Jadi bila kita baca dekat orang, kan, baca tu imam tu tak betul tu, baca Allahumma. Baca Allahumma lah. Baru kita tahu, saya dah baca Allahumma tu Allahumma. Huwa, huma, hum. Tu nahum. Jadi ada perkataan-perkataan yang mungkin kita
terlepas pandang. Lahu ma fis sama, lahu ma fis sama, tak kena. Tak kena. Jadi kita nak halau hantu setan. Ayat ni halau hantu setan ni mujarab ni, ayat kursi ni. Jadi kalau baca tak betul, setan lengur baca apa ayat kursinya tu. Kan? Dia tak lari. Jenuh embuih kita ni, tak mau lari juga. Pasal baca tak betul. Baca ayat kursi. Banyak hikmah ayat kursi ni. Kemudian baca amanar rasulu bima. Amanar rasul ni, tuan-tuan, boleh buat amalan sebelum tidur. Sebelum tidur ke, sambil-sambil tidur ke, amanar rasulu bima unzila ilaihi. Kalau rasa tak boleh hafal, pegang dulu. Pegang dulu di buku ni, baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Baca dulu. Sampai dah kita fasih, dah hafal dah, tak apa tak ya. Sebab yang penting bila kita baca nak bagi kena, sebab dia Quran. Kalau baca tak kena, tak mau. Kalau baca kita duk wirid kan, subhanallah 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 subhanallah. Tak ketawa. Orang katakan. Baca betul-betul. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kan? Bila kita baca dengan betul, baru dia akan jadi satu hikmah, kata kan, kebaikan untuk kita. Baca apalah sekalipun. Kan? Bacalah amalan Rasul. Tuan-tuan pun boleh baca dah tu. Balik baca balik. Kemudian baca apa? Yang ketiga, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal maqamam bisi. Sampai inna dinal Islam. Baca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Baca juga itu. Kemudian baca qul huwallah. Qul huwallah pun kita tengok ada dalam YouTube, adalah ustaz-ustaz mana kata jaga. Qul bukan kul. Qul. Tu nak kena mengaji tajwid juga kan? Sebab tu kita kena, kalau mengaji tajwid ni kok mana pun kena talaqi, kena syafawi, musyafahah kena berdepan. Baru kita boleh. Tu yang kita tengok guru tajwid tu, kadang-kadang dia mengajak mulut berherat-herat. Tengok dulu almarhum Datuk Hasan Al-Zahri kan, Tan Sri tu. Herat-herat mulut baca, nak bagi betul. Kan? Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, baca Fatihah. Insya-Allah, kan? Ini di antara amalan-amalan yang kita akan buat untuk apa ni? Untuk menjadikan diri kita ni sebagai orang yang akan mati dalam keadaan iman. Matilah iman ni, mustahak sangatlah ni, kan? Ni bincang. Mati tak ada duit, tak ada masalah lagi. Mati kita tak tahu tak mana nak tanam, tak apa. Kalau orang sanggup bau bangkai kita, mayat kita, tu salah tanam. Orang akan tanam juga, duit tak ada pun orang tanam. Tapi kalau kita mati dengan tidak ada iman, Allah, leceh tuan-tuan. Habis mati tu yang kalau kita tengok, kalau kita baca bab jenazah ni, bab mayat, sehingga kan orang yang duk jaga orang yang sedang nazak, orang yang sedang nazak tu maknanya nak habis umur. Kalau dia lelaki, kalau orang tu lelaki, kebetulan pula hari Jumaat nak didirikan dah, dia sedang menghadap ayah dia ke, mak dia ke, atau siapa-siapa lah yang sedang nazak ni, dibimbangi takut diganggu gugat oleh syaitan apa semua ni, masa tu orang tu diuzurkan, dikecualikan daripada sembahyang Jumaat. Boleh dia tak pergi Jumaat apa? Sebab dia jaga ni, takut ni, duk tarik lepas tak pergi ni, tahu dah nazak ni. Kita duduk dekat dia, baca apa yang patut, talqin dekat dia, la ilaha illallah, bacalah apa yang patut, apa yang jaga ni, takut terkeluar daripada dunia ni dengan ketiadaan iman.
syarat memberi keuzuran. Tak payah pergi Jumaat, hari tu Jumaat. Kita Jumaat ni berdosa lah tapi kan. Memberi keuzuran. Sebab takut tanggal iman. Dia. Jadi kita pun kena jaga macam itulah kan. Nanti bukanlah kita nak kata nanti tak apalah. Dah tua-tua besok ni, dekat sakit besok ni, dah masuk wad ni, kita pelan-pelan lah belajar. Dah. Jadi masalah bab mati ni bukan kita mestinya dia syaratnya tua, bukan syaratnya sakit kan. Mati ni tak ada syarat-syarat tu semua. Jadi kita hati-hatilah sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala ni. Kita hati-hati untuk kita menghadapi sakaratul maut kan. Sakaratul maut besok berhadapan dengan malaikat Azrail esok ni kan. Itulah memerlukan kepada kekuatan keimanan kita tu insya-Allah. Jadi apa pun tuan-tuan, amalan yang kita nak buat ni pulang pada kita. Bukan amalan ni saja. Mungkin tuan-tuan ada amalan lain, silakan. Kan? Mungkin ada amalan-amalan yang lain daripada yang disebut di sini. Sebab dia sebut ni sebahagian saja. Jadi tapi kalau kita tidak ada amalan lain-lain, buatlah amalan ni. Buatlah amalan yang boleh memeliharakan kita daripada kita mati dalam husnul khatimah. Itulah. Kalau ada amalan lain, tapi apa yang kita baca di sini ni, ayat kursinya, amanah rasul, kita memang tak baca pun. Kan? Baca. Kalau kita tak baca lepas sembahyang, kita baca masa nak tidur umpamanya kan. Tu. Wirid-wirid ni jangan kita tinggalkan. Kalaupun macam ni nah, tuan-tuan. Kadang kita faham kan, dalam situasi sekarang ni contohnya imam-imam dia orang bijak. Saya tengok masjid-masjid dan depa guru ada, depa wirid tak panjang. Ada satu masjid tu habis-habis assalamualaikum dia baca la ilaha illallah 10 kali tu, lepas tu Allahumma salam al-Fatihah terus baca doa. Kan. Ada satu masjid tu budak tu assalamualaikum Allahumma salam Fatihah terus baca doa. Sebab dia nak baca doa tu, nak baca doa dengan mak jemaah. Itu. Kan? Imam nak baca doa dengan jemaah. Sebab tu saya minta tuan-tuan jangan bangkit lagi. Kalau tak ada mustahil, tunggu doa untuk imam sat. Baik, Tok Imam tak baca subhanallah, Tok Imam tak baca ayat kursi, tak apa. Sebenarnya pada hakikatnya wirid ini personal. Wirid ini personal. Mana habis Tok Imam dah baca doa dah, kita sambung wirid kita. Sambunglah. Sambil-sambil duduk belajar macam ni, sampai baca ayat kursi ke apa sikit baca. Bukan panjang lagi pun kan. Sambil-sambil tu boleh. Itu kata wirid kita tu. Jangan Tok Imam tak baca, kita tak baca. Tok Imam dia tak baca, mungkin dia bagi peluang kepada guru untuk mengajar. Kemudian sekali lagi dia nak wirid juga, dia biasa seorang. Lepas tu kita tengok kadang-kadang ada tok guru ni, dia baca-baca doa, habis dia duduk lagi tempat tu. Dia wirid ada lagi, wirid personal dia tu. Gitu umpamanya. Wallahu a'lam, insya-Allah. Kan? Akan datang kita baca doa yang amat besar, kelebihannya khas bagi meluaskan rezeki pula. Akan datang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa ashatina wa auladina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillah.